Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar falamma raqa darajatal ula qala amin. Summa raqa saniyah faqala amin. Summa raqa salisah faqala amin. Faqalu ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marat. Qal lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqal syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Jibril sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala faqultu amin. Summa qala syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Summa qal syaqiya 'abdun zukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik faqultu amin atau kama qal. Hadis sahih rawahul Bukhari. Hadirin mukminin rahimakumullah. Dalam hadis ni riwayat daripada Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari Nabi SAW raqal mimbar. Nabi nak naik atas mimbar, nak naik atas tangga mimbar. Falamma raqa darajatal ula, waktu Nabi naik atas tangga mimbar yang pertama, qala amin. Nabi berhenti saat, Nabi kata amin. Summa raqa saniyah, kemudian Nabi naik pula, Nabi langkah kaki pula atas tangga yang kedua. Faqala, sambil-sambil tu Nabi kata amin. Summa raqa salisah, kemudian Nabi naik atas tangga yang ketiga. Faqala amin. Nabi kata amin lagi. 3 kali Nabi kata. Sahabat Nabi yang tengok benda ni, mereka ni tak pernah tengok sebelum ni. Nabi SAW, kebiasaan Nabi nanti naik, Nabi naik terus. Tak ada Nabi duduk berhenti satu tangga, Nabi akan kata apa-apa, naik berhenti tangga yang kedua, kata apa-apa, tangga yang ketiga. Tak ada. Sebelum ni tak ada macam tu. Jadi menjadi satu pertanyaan kepada sahabat-sahabat Nabi, apa pasal ni? Apa benda baru yang kami tak pernah tengok, tapi benda ni jadi di hadapan kami. Maka mereka pun tanya kepada Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marat. Mereka kata nak tanya, ni yang kata sahabat Nabi ni. Ini adalah didikan dan juga tarbiyah, kesan daripada tunjuk ajak Nabi SAW macam mana kalau ada benda yang hampa tak jelas, kalau ada benda yang sama-sama, Nabi ajak apa? Nabi kata terus bertanya. Jangan duk buat persepsi, jangan duk cipta. Orang kata apa? Hipotesis. Hipotesis ni makna dia anggapan sementara. Saya duduk pergi sembang dengan sahabat-sahabat yang lain, dia kata, Nabi ni buat satu benda ni tak pernah buat pun. Mai tang mana? Tah Nabi, jangan duk bersangka-sangka. Ni. Jadi, sahabat Nabi ni, mereka ni dah memang terbiasa dengan tarbiyah Nabi. Nabi ajak, kalau ada benda yang hampa tak puas hati, kalau ada benda yang tak kena, kalau ada benda yang hampa tak tahu, jangan buat keluar kenyataan, pergi tanya dia. Sahabat Nabi macam tu. Bila mereka tengok Nabi SAW buat satu benda, mereka
Boleh, bukan tak boleh. Dia kata yang ni wahyu Allah Ta'ala bagi kat Nabi apa semua. Jadi biar pergi kat Nabi. Boleh macam tu, bukan tak boleh. Tapi dia tak mau, dia anggap macam tu. Pasal takut kalau yang tu bukan wahyu, yang tu mungkin Nabi saja-saja buat, maknanya mereka sudah berbohong ke atas Nabi. Mereka jaga sampai tak tu. Jadi kita pun macam tu. Jangan kita duk anggap dia ni. Jangan. Kita pergi tanya dia. Betul tak betul? Macam tu cerita dia. Maka sahabat Nabi pun dia pergi tanya Nabi. Dia kata, Sami'na kataqul, ya Rasulullah, nak tanya sikit. Tadi kami dengar. Sami'na ka, makna dia kami dengar. Taqul, kamu kata amin salah samarat. Kamu kata amin 3 kali. Dan benda ni tak pernah sebut pun sebelum ni. Jadi tolong bagi sikit penjelasan. Takut-takut lagi dia main macam-macam sahabat Nabi ni. Maka kata Nabi SAW, lamma raqitu darajatal ula. Nabi kata waktu aku naik tangga yang pertama tadi ni, ja'ani Jibril. Tiba-tiba mai kepada aku Jibril alaihi salam, faqal. Lalu Jibril kata apa? Syaqiyah. Jibril kata celaka. Nabi kata. Jibril mai kepada aku, Jibril habaq kepada aku, Jibril kata syaqiyah, Jibril kata celaka, wahai Muhammad. Celaka siapa dia ni? Abdun, satu orang hamba, satu orang manusia, umat kamu wahai Muhammad, adraka Ramadan, yang dia ni Tuhan bagi kesempatan untuk nak hidup dalam bulan Ramadan, fansalakha minhu, tiba-tiba Ramadan berlalu. Dia duduk 30 hari dalam bulan Ramadan, fansalakha minhu, Ramadan berlalu daripada dia. Maknanya dia sempat habiskan 30 Ramadan, walam yughfarlah, tapi sayangnya dosa dia tidak digugurkan dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak. Kita tahu tuan-tuan sekalian, Ramadan mai dekat kita ni satu bulan yang dia nak bawa semua dosa kita ni perhabis bang. Ni Ramadan ni. Dia mai dekat kita, dia akan cuci semua ni, diri kita ni. Seandainya kita manfaatkan dia. Tapi kalau kita tak manfaatkan dia, dia mai kat kita pun kita buat tak erti. Apa benda yang Tuhan sediakan dalam bulan Ramadan ni pun kita tak pernah duk ambil tahu. Kita duk kira, mai bulan puasa, duk nampak bazar Ramadan. Mai bulan puasa, duk nampak ada buka puasa tang mana-mana. Duk timpa yang tu ya. Dia tak kira nak baca Quran pun dah. Dia tak kira nak buat apa. Tahajud apa, semayang, terawih apa semua buat. Tekat mana larat. Hak tak larat ni aku tinggal buang. Dia kira macam tu. Dia kira tunggu bila nak raya. Yang tu ya. Ada hak jenis macam ni tuan-tuan sekalian. Oh, rugi sangat-sangat. Rugi. Pasal Ramadan mai ni, Nabi habaq dah. Nabi kata apa? Nabi kata, man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu Nabi kata. Nabi kata barang siapa yang hidup dalam bulan Ramadan dan dia manfaatkan Ramadan, dia berpuasa dalam keadaan mengharapkan keredaan Allah. Yang pertama iman. Dia berpuasa pasal apa? Pasal dia tahu orang Islam kena puasa. Yang tu. Dan yang kedua, dia tahu bila mai puasa ni tuntutan, dan puasa ni pun bukan mai daripada manusia, bukan mai daripada mana-mana pihak, mai daripada Allah, suruhan Allah. Dia tahu kata suruhan Allah, dia buat. Dan bila dia berpuasa, tak ada benda lain yang diharapkan ihtisabah, melainkan dia duk berkira-kira apa dia? Dia mengharapkan redha daripada Allah. Puasa ni bukan nak pangkat. Puasa ni bukan nak pingat. Puasa ni bukan nak boleh dimudahkan nak pergi haji ke lepas daripada raya. Dia tak fikir semua tu. Yang dia fikir apa? Dia kata aku puasa ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu kita duk mengaminkan tiap kali lepas rakaat yang keempat dalam sembahyang tarawih. Imam nanti akan baca doa nombor 1 sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Tu redha tu. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam semua amalan yang kami buat ni dalam bulan puasa ya Allah ni, kami minta redha. Apa dia? Kami ni mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Maknanya kami buat ni kamu tak mau minta lain dulu, nak minta redha-Mu dulu. Pasal bersabit dengan hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang macam ni, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa dia. Lepas tu pula,
Kata Nabi SAW, hadis ni riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain pula, Nabi kata, man qama ramadhana imanan wahtisabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nombor 2. Bunyi hadis nampak macam sama, tetapi ada sikit kelainan. Yang tadi ni Nabi kata, man shoma ramadhana, siapa yang puasa. Siapa yang puasa, makna dia jaga puasa dia. Dia tak puasa ni tidak hanya lapar dan dahaga saja, tapi dia jaga mata dia jaga telinga dia jaga mulut dia daripada benda-benda yang boleh merosakkan pahala puasa. Bukan takat tu dia jaga, bukan takat dia jaga daripada puasa boleh batal, daripada segi fizikal puasa boleh batal, tapi dia jaga daripada roh puasa tu pun dia jaga. Nabi kata apa? Malam yada' qaula zur. Siapa yang tidak tinggal qaula zur, iaitulah sebutan yang boleh membawa dosa. Siapa yang tak tinggal benda tu? Dia puasa-puasa aja tapi mulut ni duk maki orang Allah. Puasa-puasa juga tapi mulut duk mengumpat orang ada. Puasa-puasa juga tapi duk fitnah ni berjalan macam biasa. Yang tu tak ada puasa. Walaupun daripada mulut dia tak bawa keluar, tapi daripada tangan. Daripada media massa ke, daripada apa-apa media elektronik ke, guna tangan ni. Mulut tak cakap sangat, tangan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang yang macam ni, Nabi kata apa? Nabi kata qaula zur. Dia telah membuat satu kata-kata yang tak elok. Zur ni maksud dia buat dosa. Buat dosa. Wal amila bih, dan juga buat amalan yang dosa, amalan yang tak elok. Dahlah puasa, tapi dalam waktu yang sama nombor ekor tak tinggal. Dalam waktu yang sama judi pun duk main. Dalam waktu yang sama benda haram duk main. Dalam waktu yang sama maksiat tidak ditinggalkan. Wal jahla, kemudian apa? Kemudian buat amal jahiliah. Amal jahiliah ni apa? Tak nampak kata dia ni satu orang Islam. Yang ni. Maka Nabi kata, falaisa lillahil hajah, maka puasa dia tu Tuhan tak berkenan. Tak berkenan. Ayyada'a ta'amahu wa syarabah, walaupun dia tinggal tak makan, dia tinggal tak minum, Allah Ta'ala tak mau puasa dia. Walaupun dalam hadis yang lain, cerita tentang puasa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pakat nak puasa kita semua ni. Walaupun puasa tu bukan bagi kesan apa pun kat Tuhan. Kan? Kita beribadat kat Tuhan ke, dia tidak mengurangkan agungnya Allah Ta'ala, menambahkan agung Allah Ta'ala, tak ada kesan pun. Ibadat yang kita buat ni, sama ada hang buat ke, hang tak buat ke, Tuhan macam tu lah. Dia tak ada kalau kata kita semua satu Pulau Pinang, semua satu Malaysia ni tak puasa, nanti kuasa Tuhan dia jadi kurang. Tak ada pasal macam tu. Tuhan tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada kita. Tak ada. Maknanya ibadat kita buat, in ahsantum li anfusikum. Hang buat baik, baik itu dapat kepada hang, bukan baik dapat kepada Allah Taala. Riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, setiap amalan anak Adam itu mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu digandakan hingga ila 700 dha'f, digandakan sehingga 700 kebaikan. Satu amalan kita buat, Allah Ta'ala gandakan amalan anak Adam ni 700. Illa saum, melainkan puasa. Semayang boleh pi takat tu. Zakat boleh pi takat tu. Sedekah boleh pi takat tu. Quran boleh pi takat tu. Tapi puasa tidak tak tahu boleh pi takat mana. Tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata amalan lain aku boleh ganda bagi ke hamba. Ambil pilah ke hamba amalan hamba ni. Tetapi amalan puasa, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudusi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ni untuk aku akan balas pahala bagi kat hamba. Maknanya, aku nak puasa hamba ni. Tapi kalau kita tak tinggal amal-amal yang daripada mulut duk cakap benda kotor, duk fitnah, duduk bergaduh apa semua ni dengan amalan kita pun, duk masam muka lagi dalam bulan puasa ni, puasa sajalah. Tuhan kata, aku tak mau ambil amalan puasa daripada ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang kedua, maknanya yang pertama, kalau kita jaga betul-betul puasa kita.
Daripada segi amalan dia, daripada segi ruhiyah puasa ni kita jaga, akan diampunkan oleh Allah. Yang kedua, siapa yang qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam. Menghidupkan malam ni maksud apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail ni apa tuan-tuan? Salat tarawih tu lah. Tarawih tu pun dah qiyamul lail. Syarat apa tuan-tuan sekalian? Yang kata qiyam ni apa lagi? Semayang Aisyah jangan tinggal. Yang tu ya. Ada orang pulun duk buat semayang tarawih, Aisyah tak buat. Ada ya. Dia duk tunggu atas motor ya. Orang pekat dah semayang Aisyah lah apa semua, tunggu atas motor, orang pikuk dia kata dia pas semayang lah. Semayang lah kata. Semayang apa tu? Semayang Aisyah. Kita abang tak semayang ke? Saya Aisyah tak semayang, saya ambil tarawih ya. Ya ada jenis macam ni. Jenis macam ni cakap pandai. Orang kata awak tak buat, Aisyah ni kena buat lah. Dia kata nak tanya sikit. Aisyah ni dia kata bulan lain ada tak? Bulan lain ada. Lepas tu duk pulun dalam bulan Ramadan. Buat apa ya tak? Dia macam tu. Pandai cakap, tuan sekalian. Pandai cakap jenis ni. Hak ni jenis ni mau duduk buah guni ikat lempak pulang sungai. Kan? Baik, jadi ada orang yang pulun dengan tarawih dia pulun. Tapi dengan Aisyah dia tak buat habis. Tak ada apa. Sebab Aisyah ni merupakan induk. Tarawih ni sunat saja. Sunat saja. Baik, jadi tarawih jangan tinggal, Aisyah jangan tinggal. Pulun buat sembahyang tarawih pasal menghidupkan malam. Qiyam malam. Nabi kata man qama, siapa yang menghidupkan Ramadan. Apa dia dapat tuan-tuan sekalian? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keampunan Allah Taala bagi dekat dia. Yang ketiga, Nabi kata man qama lailatul qadri. Siapa yang pulun duk pergi cari Lailatul Qadar. Kan maknanya dia buat sembahyang tarawih, dia cari Lailatul Qadar. Habis-habis ni dia bangkit pula tengah malam, lepas tu dia buat dengan qiyamul lail pula 10 malam yang terakhir. Untuk apa? Untuk nak cari Lailatul Qadar ni. Dapat dekat dia, diampunkan dosa-dosa dia. Makna dia apa? Kalau 3 benda ni dia buat, diampunkan dosa dia. Ramadan mai kepada dia, membawa semua dosa-dosa dia. Yung habis dosa-dosa dia. Maka dia tidak tergolong dalam golongan syaqiyah. Golongan yang mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita dalam semayang tarawih kita minta wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin. Itu doa kita minta. Tuan-tuan duk berdoa tu waktu habis daripada sembahyang tarawih nak pergi ke witir, doa hak panjang tu. Tuan-tuan tak pernah tanya tu imam kah? Kata tu imam hak panjang sangat tu apa? Takkan 4 rakaat ni kami boleh duk angkat tangan ni sampai nampak ketiak lagi. Tapi mai tang hak lepas pada tu mula duk angkat tangan tinggi-tinggi nampak aku duk panjang lelai kali letak atas paha aku tu. Kata tak tahu dia duk minta apa. Duk kira amin tak tahu. Tanya ya tuan sekalian. Antara doa dia apa? Ilahana afina. Kan kita minta. Kan Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Kita minta tu. Kita minta as-su'ada. Tadi imam kita, saya pun tadi ada dengar sikit imam kita ada baca tadi. As-su'ada, minta kebahagiaan. Maqbulin, minta dimakbulkan, diterima doa-doa kita. Kan? Wala taj'alna Allahumma, janganlah kamu jadikan kepada kami ya Allah amalan kami al-ashqiya'i al-mardudin, iaitulah ashqiya, celaka. Tak mau. Kami tak mau jadi orang yang bulan Ramadan ni kami celaka. Nombor 1. Lepas tu mardud. Mardud ni lawan kepada mabrur. Mabrur ni diterima, diberi kebaikan. Mardud ditolak. Kami tak mau amalan kami ditolak. Kami tak mau semayang kami ditolak. Kami tak mau sedekah kami ditolak. Kami tak mau qiyam kami ditolak. Kami tak mau i'tikaf kami ditolak. Takut Allah Ta'ala tolak. Pasal apa tolak? Pasal kita buat ni nak tunjuk ke orang. Pasal apa tolak? Pasal hang sendiri buat ni pun bukan kerana Allah. Bukan kerana mengharapkan keredaan daripada Allah. Sebab tu kita minta, kita tak mau. Kita ditolak segala amal-amal kita. Tuan-tuan sekalian, jadi dalam hadis yang saya baca ni, mula-mula sekali saya baca, Nabi kata celaka bagi orang yang ada dalam bulan Ramadan, Ramadan berlalu, sayangnya tidak digugurkan dosa-dosa dia. Dia ni orang cukup celaka, kata Nabi. Rugi kita tuan-tuan kalau tidak manfaatkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, hadis ni juga nak abang apa kat kita. Dia ada 3 hadis, ada 2 lagi hadis yang bersamaan dengan hadis ni. Yang saya baca kepada tuan-tuan petang ni adalah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan rawi ataupun yang meriwayatkan ulama hadis yang meriwayatkan hadis ni adalah Imam Al-Bukhari.
Hadis ni termuat dalam kitab Adab Al-Mufrad. Dalam Sahih Bukhari dia, dalam bab Fil Adabi Wal Mufrad. Dalam bab tu ada. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sama juga. Cuma lafaz dia tu agak berbeza. Tadi saya sebut syaqiyah, celaka. Tapi lafaz yang dibacakan oleh Abu Hurairah, raghima anfur rajul, iaitulah celaka. Sama juga. Celakalah satu orang lelaki-lelaki. Tu celaka juga. Sama juga. Raghima anf. Tadi syaqiyah. Tu. Kemudian ada satu lagi hadis riwayat daripada Ka'ab ibnu Ujrah. Yang tadi, yang Abu Hurairah tadi ni, dia adalah ada dalam kitab Tirmidzi. Akhrajahu Tirmidzi fi sunani, iaitu pada sunan dia, pada kitab kitab hadis Imam Tirmidzi, ada dalam bab Kitabud Da'wat, dalam bab kitab-kitab doa, dia masuk hadis ni satu. Dan hadis ni tuan-tuan sekalian, darjah dia adalah hadis yang sahih. Satu. Yang ketiga pula adalah riwayat daripada Ka'ab ibnu Ujrah. Maknanya ada 3 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni. Ka'ab ibnu Ujrah. Dalam hadis ni juga diriwayatkan oleh akhrajahul Hakim. Imam Al-Hakim, imam hadis bernama Al-Hakim, dia riwayatkan hadis ni dalam Mustadrak. Dalam Mustadrak bab al-birru wal silah, iaitu bab buat kebaikan dan juga buat hubungan antara satu sama lain. Kan dalam kitab ni. 3 ni ya tuan-tuan sekalian. 3 sahabat Nabi ya. Kalau sampai kepada tuan-tuan, tuan boleh forward bagi ke orang. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama hadis daripada Jabir bin Abdillah. Yang kedua hadis daripada Abu Hurairah. Dan yang ketiga hadis daripada Ka'ab ibnu Ujrah. Cerita dia benda yang sama. Apa dia? Naik tangga yang pertama, Nabi sebut siapa yang hidup dalam bulan Ramadan tidak diampunkan dosa-dosa dia celaka. Yang tu. Manakala yang kedua pula, kata Nabi SAW, lamma raqitu darajata thaniyah. Nabi kata waktu aku naik darajata thaniyah, aku naik tangga yang kedua. Tangga yang kedua, Jibril alaihi salam kata apa? Syaqiya abd. Celakalah bagi umat kamu Muhammad. Adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Barang siapa yang Tuhan bagi kepada dia nikmat. Nikmat ni apa? Dia ada mak ayah yang boleh hidup dengan dia. Ini nikmat. Tuan-tuan. Mak ayah boleh hidup dengan kita, ini nikmat. Pasal apa? Pasal lagi mana dia duk ada, lagi tu doa duk mai kat kita. Kita mak ayah dah tak ada tuan-tuan sekalian, kita akan rasa satu kehilangan. Pasal apa satu kehilangan? Kalau dia main masalah apa-apa tuan-tuan, kita nak rujuk kat siapa? Kalau main masalah apa-apa, kita nak mengadu kat siapa? Kita ada masalah dengan isteri kita, kurang-kurang dengan mak kita, kita boleh pergi habaq. Kata mak, cik ada masalah sikit dengan menantu mak ni. Mak pun dia bukan satu konselor. Mak pun bukan boleh bagi, bukan duk boleh bagi kepada kita macam-macam punya saranan lah, kritikan lah, nasihat. Mak tak boleh bagi apa pun. Mak kata apa? Mak kata orang perempuan tu lah. Mak kata bulan puasa ni kalau boleh hang buka-buka lah puasa di luar 42. Mak abang macam tu ya. Kita dapat yang tu pun segaklah kita ni. Yang tu aja. Daripada kita duk pergi ambil dengan konsultan mana-mana punya konselor duk main duk bagi ni cik kena buat macam ni berapa kali pertemuan punya dengan dia, lagi duk jauh lagi kita dengan dia. Tak boleh pun tuan-tuan sekalian. Tapi mak yang kata mak ni, dia duk ada, kita banyak-banyak bahagia. Tapi bila dia tak ada tuan-tuan sekalian, orang lain ya Allah, tiap-tiap malam boleh duk telefon mak tolonglah bagi doa sikit. Kata mak duk berdoa kat hang apa semua. Yang tu ya. Mak makan apa, mak tadi suak makan apa, buka puasa lagi dengan apa, ayah macam nasihat, mak kata alhamdulillah semua elok apa semua. Raya macam mana okey, apa balik ke? Balik mak insya-Allah. Yang tu ya. Allah tuan-tuan, lapang. Lena malam tu, subuh esok tak ada nak bangkit dah. Pasal apa? Terlapang punya pasal. Oh, ini tuan. Tapi bila tak ada Allah, ada jadi satu kerugian. Bila ada, ini satu nikmat bagi orang-orang yang memanfaatkan dia. Yang ni yang Nabi SAW kata. Nabi kata, adraka walidayhi aw ahaduhuma. Tuhan bagi kepada kita 2 orang ibu bapa mai kat kita. Kita jaga mereka. Ataupun salah seorang. Tapi sayangnya tidak manfaatkan 2 orang ni.
Nabi kata, falam yudkhilahul jannah. Sepatutnya kalau hang pelihara mereka, kalau hang taat kepada mereka, kalau hang jaga mereka, kalau hang betul-betul pelihara mereka betul-betul, tak ada ruang untuk hang nak dilempar masuk api neraka. Maknanya apa? Jalan untuk nak mudah hang masuk syurga tu ada. Nabi kata macam tu ya. Nabi kata hang jaga mereka ni, hang jaga bagi tontak hati mereka. Hang pelihara betul-betul mereka. Mereka nak apa hang bagi. Takat mana yang hang mampu, hang jangan bagi mereka ni berasa hati dengan hang. Yang tu ya, Nabi nak abang macam tu ya. Pintu syurga terpelahang, buka bagi kat hang lah. Tapi sayangnya tuan-tuan, tidak manfaat kan. Tak manfaat kan. Bila tak manfaat, tidak menjadi satu jaminan syurga kepada dia daripada mak ayah dia. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata amin. Nabi kata aku mengaminkan doa yang disebut oleh Jibril alaihissalam. Oh tuan-tuan, rugi. Jangan duk tunggu raya ya. Kita bila tunggu raya baru kelang kabut nak balik rumah lah apa semua ni. Allahu Akbar. Ni tak raya pun ada masa sikit-sikit larilah balik Ustaz. Tak boleh lari balik, telefon duk ada buat video call lah apalah macam-macam duk buat tuan-tuan sekalian. Kan? Tuan-tuan duk buat dah alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Nabi kata waktu aku naik dalam tangga yang ketiga, qala ke Jibril alaihi salam kata apa? Syaqiya abdun zukirta indahu wa lam yusalli alaik faqultu amin. Yang ketiga, celakalah bagi seorang hamba itu yang ketika mana zukirta indahu, ketika mana kita dengar Nabi SAW disebut, kita dengar dengan telinga kita. Kita dengar nama Nabi, Nabi Muhammad. Kita dengar Ahmad. Kita dengar Al-Habib. Kita dengar Rasulullah. Kita dengar Sallu alaih. Kita dengar ni perkataan-perkataan yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi kata, walam yusalli alaih. Tapi sayangnya kita tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar saja. Dia berasa berat mulut. Tuan-tuan sekalian. Rasa kedekut untuk nak selawat ke atas Nabi. Ustaz ni berapa kali punya duk sebut Nabi, aku duk sallallahu, tak larat dia, kering tengkok, kering tak sebut tapi dia seorang. Rugi. Orang yang macam ni tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Nabi kata Jibril mendoakan kecelakaan. Bila Jibril doa celaka, maka aku kata amin. Pasal apa macam tu tuan-tuan sekalian? Pasal apa masalah kita? Kita tak mau selawat ke atas Nabi. Yang tu ya. Apa masalah kita? Kita duk boleh sembang karut tu tuan-tuan sekalian ni sampai 3-4 pagi boleh duk sembang karut, tak berasa lengoh lidah pun. Tapi takkan nak selawat dekat Nabi, kita duk dengar berapa kali sangat nak selawat ke atas Nabi ni kita tak mau. Apa pasal? Kerana selawat ni tuan-tuan sekalian, dia ni bukan takat menjadi hubungan kita dengan Nabi. Malah selawat ni juga menjadi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Tuhan yang suruh sebut. Tuhan yang sebut dalam suratil Ahzab. Tuhan sebut. Tuan-tuan duk dengar sebelum nak naik. Tok khatib nak naik atas mimbar hari Jumaat. Nanti akan pegang tongkat. Tok Bilal akan pegang tongkat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nampak tak tuan? Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah. Innallaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Wa malaikatahu. Dan juga para malaikat Allah. Yusalluna ala nabi. Fi'il mudhari'. Siapa mengaji bahasa Arab? Lil istimrar. Makna dia benda tu senantiasa dibuat oleh Allah. Dan senantiasa dibuat oleh para malaikat. Yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Hang siapa yang tak mau selawat ke atas Nabi? Yang tu soalan dia. Jadi padanlah kalau hang kena celaka dengan Jibril pun. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala yang buat hang. Tuhan buat selawat ke atas Nabi. Tiba-tiba main hang berasa lagi hebat daripada Tuhan. Tak mau selawat ke atas Nabi. Duk berasa ni. Mulut ni serupa dengan ada bara api punya. Tak boleh nak bawa keluar. Oh naya. Sekalian. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuhan pula ajak pula kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu, mainlah sama-sama kita selawat. Tuhan pula pergi ajak kita. Allah leceh semua kita ni. Tuhan pula yang duk ajak kita, yang duk seru kita, mainlah sama-sama sallu alaihi. Selawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagilah salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama kita, tuan-tuan sekalian. Bila dia tengok dalam semayang tarawih kita ni, nampak macam semayang tarawih kita kurang. Habis-habis semayang, kalau dulu punya cerita, habis-habis semayang tu kira terus ya, tak ada apa. Jadi ulama kita, khususnya mai daripada Hadrami, daripada Hadral Maut, yang duk mai selawat lepas daripada ni, tuan-tuan sekalian, mai daripada sana lah tu. Dia ada satu kitab. Satu kitab yang dikarangkan oleh Syekh Hadrami ni, imam Yaman, daripada Yaman, Habib daripada Yaman. Dia ambil dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak semayang selepas daripada semayang, dia ada tata cara dia. Yang pertama sekali apa? Kita tak boleh duduk di tempat tu. Kalau kita dah buat semayang tang ni, tiba-tiba kita nak buat pula semayang tempat lain. Dalam mazhab Syafi'i kata lebih baik pergi pindah tempat. Macam tu. Kalau tidak diselangi dengan apa-apa. Kan? Tuan-tuan nak buat, selalunya tuan-tuan buat semayang semayang 2 rakaat, semayang 4 rakaat ke apa ke buat, habis-habis bagi salam 2 rakaat, mungkin nak buat tempat tu juga. Dalam mazhab kita dia kata apa? Lebih baik kita pergi pindah tempat lain. Pasal apa? Pasal tempat lain juga ingin kita ni menjadi saksi, ingin dia menjadi saksi kat atas kita. Tuan boleh faham tak? Sebab tu tuan-tuan kalau duduk ni, mana aku duduk di tiang ni, jangan duduk tiang ni saja, pergi duduk tiang ni sana. Duduk tiang nu, duduk. Jangan duduk satu tiang. Pasal apa? Rugi. Tiang lain pun kata apa? Kami pun nak jadi saksi kepada dia. Ya. Ini bukan saya kata. Yang ni Nabi SAW dia pernah tanya sahabat. Kan? Nabi kata, hampa tahu tak? Yang kata, atadrumna ma akhbaraha. Hampa tahu tak? Yang kata, yauma idhin tuhaddisu akhbaraha dalam surah Zalzalah tu. Kan kita duk baca, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada hari itu menceritakan. Hari itu menjadi saksi. Hari itu bakal duk bercakap. Nabi tanya sahabat, atadruna ma akhbara, hamba tahu tak yang kata hari itu duk cerita apa? Maka sahabat Nabi pun kata, Allah wa rasuluhu alam, kami tak tahu. Nabi kata, hari itu, tang mana hampa ni? Tang mana hampa berjalan, tang mana hampa pernah pi, tang mana hampa pernah duduk, tang mana hampa pernah tidur, tang mana pernah kita duduk atas dunia ni? Mula-mula tuan-tuan sekalian daripada kita awal aqil baligh, waktu tu dah mula tulis dah taklif atas kita ni. Tang mana kita pi? Semua tempat yang kita pi itu akan qila wa qala, akan dikatakan dan akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala kadza wa kadza, dia akan sebut. Nak lari ke mana? Itu saksi. Hari ni tuan-tuan sekalian, berapa hari bulan hari ni waktu petang apa semua ni, tempat yang tuan-tuan duduk ni. Dalam masjid taqwa ni, lepas tu pula tempat yang tuan-tuan duduk. Tuan-tuan duduk tempat ni, dia habang, dia kata saya di hadapan Allah, dia habang. Dia kata saya sekian-sekian dan haji ni duduk atas saya apa semua sambil duduk dengar kuliah lah apa. Habang tempat tu tuan-tuan sekalian. Kita nak lari tang mana? Kita nak muhung apa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita main tadi dengan pokok kiri kanan, dengan kereta, semua benda tu nanti akan bercakap. Ni baju apa semua akan bercakap. Kalau Tuhan ambil baju apa semua ni, seluar apa semua untuk suruh bercakap. Tapi yang pastinya, semua makhluk Allah Ta'ala akan bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal itu disunatkan bagi kita, bila kita semayang, nak sambung lagi, pergi tempat lain pula. Pasal tempat lain juga akan menjadi syahid, menjadi saksi di hadapan Allah. Lepas itu pula tuan-tuan sekalian, disunatkan bagi kita untuk taradhi. Taradhi ni apa? Iaitulah kita duk sebut radhiyallahu anhu. Kan al-khalifatul ula ba'da Rasulillah sallallahu, kita duk sebut macam tu. Maka disunatkan juga untuk kita sebut taradhi. Untuk nak bagi selang daripada semayang kita. Kalau kita nak duduk tentu juga, maka diselangkan dengan selawat. Kan, dengan selawat. Maka inilah ulama Hadrami dia sebut macam tu. Dan inilah yang kita amalkan sampai sekarang. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pun masa dah lajak dalam 2 minit ya, sebab setengah jam diberikan pada saya. So kita nak berhenti macam tu. Kesian kat tuan-tuan sekalian. Kalau saya berhenti awal pun tuan-tuan bukan boleh buka puasa awal. Kan? Jadi kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Terima kasih banyak kepada ahli jawatankuasa masjid sudi menjemput saya pada petang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.